Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Helmi Dizul Hakim bin Hashim, KID 20060418 daripada Diploma Pendidikan Islam Semester 5 Kelas 1. Dalam video ini, saya akan membentangkan tajuk aspek kemasyarakatan yang telah saya pilih bagi subjek pembangunan sosio-ekonomi Malaysia. Dalam video ini, saya akan membentangkan dua topik yang terkandung dalam tajuk aspek kemasyarakatan ini, iaitu yang pertama, struktur masyarakat tradisional dan struktur masyarakat moden. Baiklah, pertama sekali saya akan membentangkan topik yang pertama, iaitu struktur masyarakat Melayu tradisional. Secara umumnya, masyarakat Melayu tradisional dapat dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja atau sultan, pembesar dan ulama. Manakala golongan yang diperintah pula terdiri daripada rakyat biasa yang merdeka dan hamba. Setiap golongan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing di dalam sebuah masyarakat. Setelah kedatangan Barat, struktur masyarakat Melayu telah berubah di mana peranan golongan pemerintah semakin berkurangan dan sistem hamba telah dihapuskan. Di sini kita dapat lihat terdapat beberapa peringkat sistem pemerintahan masyarakat Melayu tradisional. Yang pertama dan tertinggi sekali ialah raja atau sultan, kemudian bangsawan, pembesar, penghulu, rakyat biasa dan hamba. Sistem pemerintahan ini juga telah dibahagikan kepada dua kategori, iaitu golongan pemerintah, iaitu raja atau sultan, bangsawan, pembesar dan penghulu. Kemudian untuk golongan diperintah pula, iaitu rakyat biasa dan hamba. Kemudian, slide ini menunjukkan beberapa peringkat dan pemerintah bagi setiap kategori. Yang pertama, peringkat negeri diperintah oleh raja, peringkat daerah diperintah oleh pembesar dan peringkat kampung diperintah oleh penghulu. Kemudian, saya akan menerangkan dengan lebih dalam tentang setiap peringkat dan pemerintahannya. Jadi, yang pertama, peringkat negeri. Peringkat negeri merupakan unit politik yang terbesar. Kemudian, sempadan negeri ditentukan melalui faktor geografi dan sungai. Ibu negeri terletak di Kuala Sungai dan raja atau sultan ialah ketua pemerintah negeri dan dibantu oleh beberapa orang pembesar negeri. Seterusnya, bagi peringkat daerah pula, daerah bermaksud jauh dari ibu kota dan pusat pentadbiran sesebuah negeri. Kemudian, sempadan daerah ditentukan oleh sempadan sungai dan dikawal oleh seorang pembesar tempatan. Digelar datuk dan dibantu oleh beberapa orang penolong yang terdiri daripada sanak saudaranya. Antara fungsi pembesar daerah ialah menjalankan pentadbiran daerah atau tempatan, menjaga keamanan daerah, memungut cukai, menjadi utusan raja, orang perantaraan antara golongan pemerintah dan rakyat. Kemudian, bagi peringkat kampung pula, ia merupakan unit politik terkecil dan ia terletak di kawasan pedalaman dan pinggir-pinggir sungai atau laut. Kemudian, ia juga diketuai oleh penghulu. Seterusnya, fungsi penghulu. Fungsi penghulu sama sahaja dengan fungsi pembesar tetapi dalam konteks yang lebih kecil. Penghulu merupakan rakyat biasa tetapi mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat dan pelantikannya adalah berdasarkan keturunan. Seterusnya, pada slide kali ini saya akan menerangkan tentang golongan pemerintah. Ia terdiri daripada raja, sultan atau yang di-Pertuan, keluarga dan kaum kerabat diraja, pembesar negeri, termasuk kaum bangsawan, ulama, pendeta dan penghulu. Yang pertama sekali, raja atau sultan. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Baginda dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar. Baginda juga adalah simbol perpaduan negeri. Kemudian, baginda mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat jelata dan mesti dihormati. Segala perintah ini mesti dipatuhi. Rakyat yang ingkar dianggap menderhaka dan akan mendapat balasan buruk atau dikenakan hukuman yang berat. Kemudian,
Konsep daulat digunakan untuk menjadikan seseorang sultan lebih mulia dan dianggap mempunyai kuasa dan kewibawaan yang mutlak. Kemudian, jawatan raja atau sultan adalah diwarisi oleh anak lelaki baginda daripada permaisuri yang sah, iaitu anak gahara. Kemudian, raja dan sultan ini juga mempunyai keistimewaan yang tertentu, iaitu warna kuning hanya untuk raja, payung putih untuk sultan, payung kuning untuk kerabat, menggunakan bahasa dalam, cop mohor diraja, alat kebesaran seperti kandi. Raja atau sultan juga menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan lain untuk perlindungan dan perdagangan mereka. Kemudian, kedudukan kedua selepas raja ialah golongan anak raja dan kaum kerabat diraja yang terdiri daripada mereka yang berketurunan raja yang bergelar raja atau tengku. Jadi, anak raja dan kaum dan kerabat diraja ini tidak semestinya putera atau puteri raja yang memerintah kerana mereka juga boleh terdiri daripada keturunan kerabat diraja. Bilangan anak raja tidak ramai, tetapi mereka mempunyai kuasa tertentu apabila diberi suatu tugas rasmi negeri. Ada juga putera raja yang dilantik menjadi pembesar daerah. Anak raja menikmati keistimewaan seperti yang dimiliki oleh raja, tetapi tidak boleh mengatasi keistimewaan raja sebagai ketua pemerintah. Seterusnya, bangsawan dan pembesar. Golongan bangsawan dan pembesar pula terdiri daripada para pembesar dan kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam pemerintahan dan pentadbiran dan menduduki lapisan kedua hierarki sosial masyarakat. Kebiasaannya, mereka menjadi pentadbir iaitu membantu raja dalam pentadbiran negeri. Mereka juga menjadi penasihat atau pembesar di daerah-daerah tertentu. Pembesar dilantik oleh raja melalui pemberian surat tauliah. Kemudian pemilihan pembesar ditentukan oleh zuriat keturunannya. Kebiasaannya anak lelaki, sanak saudara sebelah bapa kepada pembesar yang terdahulu. Pembesar juga diberi hak mentadbir suatu daerah dengan kekuatan sendiri tanpa sokongan sultan. Ia bertindak seperti seorang raja di dalam daerahnya sendiri. Seterusnya, ulama. Golongan ulama adalah golongan yang pakar dalam bidang agama. Mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh dalam masyarakat. Golongan ulama terdiri daripada mereka yang berketurunan Arab Melayu. Mereka menggunakan gelaran seperti Maulana, Makhdum dan Qadi. Mereka diberi gelaran kebesaran seperti Maharaja Qadi, Datuk Mufti, Seri Utama dan Imam Maharaja. Golongan ulama menjadi guru, ketua agama, kadi, penasihat kepada sultan dan kerajaan, terutamanya tentang hukum syarak dan mengeluarkan fatwa agama. Mereka juga menjadi imam, khatib dan juru nikah. Seterusnya, pendeta. Pendeta ialah orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang kesenian, kebudayaan, kesusasteraan, adat istiadat dan salah silah raja. Mereka menjadi pakar rujuk kepada raja dan golongan istana di samping menjadi penulis dan perawi diraja. Seterusnya, yang terakhir sekali ialah penghulu. Penghulu ialah ketua pentadbir di peringkat kampung yang dilantik dari kalangan rakyat biasa. Mereka menjadi orang perantaraan di antara rakyat biasa dengan pembesar. Kemudian, slide pada kali ini saya akan membentangkan tentang golongan yang diperintah, iaitu rakyat biasa, orang asing dan hamba. Jadi, golongan yang pertama sekali ialah rakyat biasa. Rakyat biasa ialah rakyat biasa yang bermaslahatin tetap dan menjadi pengikut serta kepada pembesar yang mentadbir daerah dan jajahan menduduki lapisan tertinggi dalam golongan yang diperintah. Kemudian, ketaatan kepada sultan ialah mutlak dan tidak berbelah bagi. Mereka rela dengan amalan sistem serah seperti bekerja di tanah pembesar tanpa mendapat upah dan sistem kerah seperti menjadi bala tentera dan mendirikan istana. Dalam bidang ekonomi pula, mereka menjalankan kegiatan bertani, berdagang, menangkap ikan, melombong dan menjadi tukang mahir. Tiada dorongan perubahan diri untuk bekerja keras dalam bidang ini kecuali kerja-kerja demi kepentingan raja. Rakyat biasa sesebuah kampung selalu mempunyai bertalian kekeluargaan dan mengamalkan tradisi hidup secara bergotong royong, bekerjasama dan bermuafakat. Amalan ini mewujudkan keharmonian dan membantu pembesar mentadbir sesebuah daerah atau kampung itu
dengan lebih teratur dan berjaya. Kemudian rakyat biasa juga tidak mempunyai kuasa politik dan jawatan dalam pentadbiran. Mereka juga bebas menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perlombongan dan perdagangan. Seterusnya, kita masuk kepada orang asing. Orang asing pula merupakan orang bukan Melayu dan datang ke tanah Melayu hanya untuk tujuan tertentu. Mereka tinggal sementara sahaja dan akan pulang ke negara asal setelah urusan mereka selesai. Mereka terdiri daripada pedagang, perantau, sentri iaitu orang merantau kerana menuntut ilmu dan mubalik. Rakyat asing boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu yang pertama, mereka yang melibatkan diri di dalam pelbagai kegiatan sosial seperti menjadi tentera upahan dan kebanyakan mereka berasal daripada Jawa dan Pasai. Dan yang kedua, mereka yang melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti peniaga runcit, pemborong dan pelombong. Mereka juga tidak wajib mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan tersebut. Seterusnya, kita akan masuk kepada golongan yang terakhir sekali ialah golongan hamba. Golongan hamba menduduki susun lapis masyarakat yang paling bawah sekali. Mereka menjadi hamba kepada para pembesar dan orang kaya dengan melakukan pelbagai tugas seperti mencuci perahu, memetik kelapa, mencari kayu api dan menjadi askar. Mereka juga menyumbangkan tenaga untuk menambah harta tuannya. Dan mereka juga melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. Seterusnya, hamba boleh dibahagikan pada tiga jenis iaitu hamba raja, hamba berhutang dan hamba abdi. Jadi, seterusnya, saya akan masuk kepada bahagian yang kedua iaitu struktur masyarakat moden. Masyarakat majmuk memegang sinonim dengan masyarakat sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum dan juga identiti kepelbagai kaum dan etnik ini mewujudkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Menurut J.S. Furnival pada tahun 1948, masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang punya kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri meskipun berada di bawah sistem politik yang sama. Berikut merupakan peratus beberapa kumpulan etnik yang terdapat di Malaysia. Jadi, Melayu dan Bumiputera sebanyak 68.88%, India 6.73%, China 22.56% dan lain-lain 1.16%. Manakala menurut Kamaruddin Jaafar, masyarakat majmuk bermaksud kaum bercampur tetapi kehidupan berasingan, interaksi terbatas, penuh prasangka serta bersama tetapi tidak bersatu. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat 3 bangsa yang paling utama iaitu Melayu, Cina dan India. Seterusnya, berikut merupakan kepelbagaian masyarakat di Malaysia dan kawasan tumpuan utama. Jadi, di semenanjung Malaysia, ia terdapat etnik Melayu, Cina, India, Serani, Punjabi dan orang asli. Kemudian, Sabah pula, Kadazan Dusun, Lutut, Bajau, Dumpas, Murut, Rungos, Bisayah, Sulu, Kendayan dan lain-lain. Kemudian, Sarawak pula. Sarawak terdapat Dayak Iban, Dayak Bidayuh, Malanau, Orang Ulu, Kayan, Bisayah, Kedayan, Kelabit, Kenyah, Punan dan lain-lain. Jadi slide seterusnya menunjukkan kepelbagaian agama masyarakat Malaysia. Jadi yang pertama, Islam yang diikuti oleh masyarakat Melayu dan kaum lain. Kristian majoritinya masyarakat Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan lain-lain. Kemudian Buddha diikuti oleh masyarakat Cina, Hindu oleh masyarakat India, Sikh oleh kaum Punjabi dan Confucius oleh masyarakat Cina, Taoist oleh sebahagian kecil masyarakat Cina dan yang terakhir sekali ialah animisme, iaitu majoritinya ialah orang asli. Kemudian kita masuk kepada bahagian rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Isyah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong ke-4.
Rukun negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran berikutan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antar kaum di Malaysia. Kemudian, rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci dan kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Jadi, rukun negara terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Jadi, untuk bahagian pertama, ia menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Jadi, yang pertama ialah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Dan yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Kemudian, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan kemudian, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Seterusnya, untuk bahagian kedua pula, ia telah menggariskan 5 prinsip rukun negara yang berikut, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan yang terakhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Jadi, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama yang betul akan menjadikan bangsa dan negara ini menjadi satu bangsa dan negara yang berdaulat. Kemudian, kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kemudian, keluhuran dan perlembagaan. Keluhuran perlembagaan menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara iaitu sumber perundangan yang tertinggi. Kemudian, kedaulatan undang-undang iaitu setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Dan yang terakhir sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila, selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Jadi, setakat itu sahaja pembentangan saya dalam video ini. Jadi, sekian. Terima kasih.